Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini Umi doakan agar semuanya sihat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Baik, hari ini Umi nak kongsikan resepi Minang, iaitu orang Minang panggil dia lapek sagan ataupun lepat segan bagi orang Melayu kita. Jadi apa yang perlu disediakan ialah pisang yang masak. Di sini kita ada pokok pisang. Kita boleh ambil daun pisang yang di bahagian tengah yang masih cantik lembut, dan kita akan layurkannya ke api dapur gas supaya daunnya melembut dan mudah dilipat dan tidak pecah ketika kita melipat dan membungkus lepat kita. Baik, setelah dilayur daun-daun pisang ni tadi dengan api, boleh selanjutnya kita boleh juga jemur sekiranya kita tidak mau membazir api. Kalau kita nak lambat buat, kita boleh jemur di luar rumah ketika panas terik matahari. Okey, selanjutnya kita potong dan sediakan daun pisang lap bersih bersama kain yang bersih depan dan belakang. Dan bahagian yang dalam belah bawah kita gunakan untuk memasukkan isi lepat kita. Okey, mula-mula Umi dah kena hancurkan dulu gula Melaka. Sekiranya tidak mempunyai gula Melaka, gula merah pun boleh. Kalau tak ada gula merah, setakat guna gula putih sahaja pun boleh. Okey. Untuk dengan tambah gula merah ni, gula Melaka ni lebih lemak lah rasanya. Di samping tu kita juga akan tambah pisang yang sudah siap kita lenyek. Pisang yang masak dilenyek halus. Kemudian selanjutnya, selepas kita masukkan pisang, kita gaul dengan pulut beras pulut yang telah siap kita rendam semalaman. Kalau kita terlupa nak rendam semalaman, kita bolehlah rendam dengan air panas. Kalau rendam semalaman tu kita dah cuci, kita rendam dengan air biasa semalaman, dan keesokan paginya kita boleh buat lepat ni. Tetapi Umi ada cara sekiranya kita terlupa nak rendam malam, jadi kita boleh basuh beras pulut tu dan kita rendam dengan air panas lebih kurang 4 ke 5 jam. Okey, sebelum kita nak gaul dengan bahan pisang dan sebagainya. Okey, selepas kita masuk pisang, kita boleh masukkan kelapa yang 3 suku tua, tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Dan terakhir kita masukkan pulut yang telah kita rendam semalaman. Okey, setelah tergaul rata, bolehlah kita melakukan proses membungkus menggunakan daun pisang yang telah kita bersihkan dan kita potong mengikut saiz yang bersesuaian. Baik, setelah semuanya tergaul rata dan sebati, selanjutnya kita bolehlah seterusnya menyediakan daun untuk membungkus lepat kita ini. Lepat kita ini, Umi telah ambil daun pisang dan dilayurkan tadi dengan api dapur gas, dan selanjutnya kita lap bersih bahagian depan dan belakang daun tersebut, dan kita potong-potong mengikut saiz yang kita perlukan, dan kita kemaskan dengan menggunting bahagian atas dan bawah daun tersebut untuk nampak lebih kemas. Sewaktu membungkus pula, kita perlu mengisikan isinya tu di tengah-tengah, dan tidak terlalu cair. Kita tak perlu tambah air sewaktu kita membancuh. Jadi dia agak pekat dan mudah dibentuk lah.
kita lipat satu baris dan lipat kali kedua. Kemudian baru kita lipat bahagian ujung atas dan ujung bawah lagi satu. Okey. Kita kena lipat 2 kali, berselisihkan sedikit dan lipat 2 kali untuk mengelakkan kebocoran, ya. Okey, inilah dia hasilnya apabila lepat telah siap dibungkus. Jadi selanjutnya pastikan kita mempunyai air rebusan, iaitu air dalam kukus yang bahagian bawah pada kuantiti setengah periuk, supaya kerana proses nak merebus ni mengukus agak lama. Kalau banyak macam ni, kita kena kukus 1 jam setengah. Ataupun kita buat 2 tingkat, biar dia jarang-jarang susunannya, supaya wap dia naik banyak. Dan kalau sedikit, kita bolehlah buat lebih kurang 50 minit. Macam tadi yang awal tadi, kuantiti yang sedang, bolehlah kita buat 50 minit. Tapi kalau yang banyak, penuh, kita kena buat 1 jam setengah, kukus selama 1 jam setengah. Tujuan kita mengukus lama adalah untuk memastikan pulut di dalam lepat ini betul-betul kembang masak, seperti kita masak nasi lah. Okey, ini dia kuantiti air perlulah penuh anggaran setengah periuk, supaya kita tidak kekurangan air atau kekeringan air sewaktu mengukus. Baik, ini dia hasilnya. Lepat yang telah kita kukus selama 1 jam setengah, jika memandangkan kuantiti yang banyak. Jadi kalau bila beras pulut itu dah betul-betul kembang, tandanya sudah masak. Kalau kita becit beras pulut tu masih biji-biji, masih belum kembang betul seperti nasi, maknanya kita perlu kukus tambah lagi masanya. Okey. Lepat ni sesuai juga, bila telah disejukkan, kita boleh juga masukkan ke dalam peti sejuk, kerana ianya sedap dimakan ketika sejuk ataupun ketika rasa panas. Baik, sekian saja perkongsian dari Umi. Semoga perkongsian ini bermanfaat. Jangan lupa like, share dan subscribe. Juga bertemu lagi di lain-lain resipi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.